Dia dengan kawan-kawan dia pernah kena ban daripada guna komputer masa zaman sekolah. Sekarang ni company dia menjadi salah satu company yang terkaya dekat dunia. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi pada malam ni. Dulu kan, masa aku sekolah rendah, masa tu aku duduk Kelang lagi, aku ada tuition dengan satu cikgu ni tau. Tuition dia dekat rumah je. Rumah dia dekat Selikoh, Jalan Sungai Udang, sebelah Jalan Kerapu dengan Jalan Bawal. Aku rasa budak-budak Kelang yang bayi-bayi aku mesti kenal punya cikgu ni. Sebab dia antara cikgu tuition yang famous masa tu. So, masa tu cikgu aku ni tahulah yang aku ni dah minat dengan komputer. Lepas aku dah tengok cikgu sekolah aku tunjuk animation yang dia buat, yang jadi punca aku minat dalam video editing ni. Jadi cikgu tuition aku ni pun cerita lah pasal seorang mamat yang jadi kaya gila disebabkan bisnes software komputer dia. Siapa mamat ni? Nama dia Bill Gates. Tapi hari ni aku nak fokus cerita pasal company dia iaitu Microsoft. Sebab aku rasa cerita dia lebih menarik dan lebih separuh hidup Gates ni dalam Microsoft. So, macam mana Microsoft ni boleh bermula? Segalanya bermula pada tahun 1968 di mana Lakeside School dekat Seattle, US dapat komputer Teletype Model 33 daripada Mothers Club dekat sekolah tu. Komputer ni dah menarik perhatian beberapa orang budak dekat sekolah ni. Diorang ni nak sangat guna komputer baru ni untuk buat program yang membolehkan budak-budak ni main game tic-tac-toe, susun jadual kelas diorang. Lain macam tau budak-budak sekolah ni, umur baru 13-15 tahun dah tulis program komputer. Aku masa umur macam ni nak tulis karangan pun terkial-kial lagi ya. Sebelum aku nak teruskan, aku nak korang tahu, dulu penggunaan komputer ni tak macam sekarang tau. Dulu nak guna komputer ni kau kena bayar waktu nak guna komputer tu. Alah, macam main kat CC lah. Disebabkan dana daripada Mothers Club ni dah nak habis, jadi diorang ni dah tak boleh dah nak main komputer tu secara free lagi dah. Kalau diorang nak main komputer, diorang kena bayar $40 sejam. Kau bayangkan punya mahal nak guna komputer zaman tu. Komputer tu pun nak beli dah beribu. Nak guna komputer tu pun kena bayar lagi. Bapak dia lah. Disebabkan tak ada duit, budak-budak ni decide nak masukkan bug dalam sistem komputer tu. Kira macam hack ah. Jadi diorang dah boleh main balik komputer tu secara percuma dan tak ada had masa. Mula-mula tu okey je. Diorang pun dah tulis macam-macam jenis program. Tak lama lepas tu, Computer Center Corporation CCC yang jaga waktu penggunaan sistem komputer diorang dapat detect yang dah ada orang curi waktu penggunaan komputer. Bila dah kantoi ni, CCC pun terus ban diorang daripada guna sistem komputer diorang. Dulu sistem komputer ni tak banyak, komputer pun tak ramai yang mampu beli, so memang senang lah nak pantau. So, siapa budak-budak yang kena ban ni? Nama diorang ialah Ken Evans, Rick Wayland, Paul Allen dengan Bill Gates. Setahun lepas diorang dah kena ban tu, diorang buat satu kumpulan yang dikenali sebagai Lakeside Programmers Club. Diorang jadikan kelab ni sebagai platform nak buat duit melalui kemahiran diorang cipta program. Diorang ni cipta satu program yang boleh buang bug dalam sistem komputer company-company besar ni. Yelah, dah diorang tahu pasang bug, mesti diorang tahu macam mana nak buang balik. So, siapa first customer diorang ni? First customer diorang ialah company yang ban diorang tadi tu, iaitu CCC. Bila Gates dah umur 17 dan Allen dah umur 19, diorang buat satu company baru yang dinamakan sebagai Thrive O Data. Diorang gunakan Intel processor yang baru iaitu Intel 8008 untuk convert raw traffic data jadi satu report yang ringkas dan senang nak baca. Company ni tak dapat nak bertahan lama sebab Bill Gates sambung belajar dekat Harvard University. Mula-mula tu dia nak ambil program persediaan undang-undang, tapi lepas tu dia tukar ambil matematik dengan computer science. Paul Allen pun sama juga, belajar computer science sampai degree tapi dekat Washington State University. Untuk pengetahuan korang, Gates ni budak pandai tau. Dia kira pelajar cemerlang masa sekolah menengah tau. Dia pergi Harvard tu siap dapat beasiswa bawah program National Merit Scholar lagi. Markah Scholastic Aptitude Test dia pun 1590 per 1600 tau. Bukan kaleng-kaleng lah. SAT ni macam SPM lah. Keputusan dia tu yang nilai kau ni layak ke tak nak sambung belajar lagi. Sambung cerita balik, pada tahun 1975, majalah Popular Electronics ada tulis pasal komputer baru iaitu Altel 8800 microcomputer. Komputer ni jadi pencetus revolusi komputer sebab inilah personal komputer pertama yang berjaya secara komersial. Bila tengok majalah ni, Allen terus pergi courier house dekat Harvard untuk jumpa Doug Gates ni. Diorang
diorang pun bincang lah pasal nak buat satu basic programming language interpreter untuk komputer baru Altair. Gates pun contact and pergi jumpa dengan pencipta Altair tu, iaitu company MITS, Micro Instrumentation and Telemetry Systems. Budak diorang ni cakap yang diorang dah ada komputer interpreter yang berfungsi dengan baik dan ready stock. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya benda tu tak ada pun, diorang tak buat pun lagi. Masalahnya MITS ni dah tertarik nak tengok diorang punya interpreter tu. Balik daripada meeting tu, diorang pun terus start buat benda alah tu. Gates kena buat interpreter tu dan Alan kena buat simulator untuk interpreter tu. Yang lagi best, masa diorang nak pergi present produk diorang ni, sistem tu tak siap pun lagi. Jadi kod-kod komputer yang terakhir untuk siapkan program tu, Gates tulis masa dalam kereta, masa on the way nak pergi meeting tu. And masa diorang dah sampai dekat MITS, diorang tak sempat pun nak run full test dekat interpreter tu. So masa diorang present tu le, diorang run full test. Bapak gamble gila diorang ni. Aku rasa memang rezeki diorang, program tu berfungsi dengan baik. Lepas meeting tu, MITS setuju nak jual program tu dengan nama Altair Basic. Maka interpreter ni lah yang jadi produk pertama untuk company baru yang budak diorang ni buat sama-sama, yang dinamakan Microcomputer Software atau lebih dikenali sebagai Microsoft. Lepas buat je company tu, Gates terus berhenti belajar dan fokus dengan bisnes baru dia. Dalam masa beberapa tahun je, Altair Basic ni dah membuatkan Microsoft jadi multi-million company. Pada tahun 1980, bila income Microsoft ni dah capai nak dekat 30 juta US dollar, diorang decide nak buka international office pertama diorang dekat Jepun. Setahun lepas tu, budak diorang ni dapat berunding dengan sebuah syarikat komputer gergasi iaitu IBM. Diorang minta IBM ni jadikan operating system Microsoft sebagai main operating system dalam setiap personal komputer baru keluaran IBM. Bila IBM ni dah berminat, sekali lagi budak diorang ni buat hal di mana diorang ni tak ada pun lagi operating system tu. Apa yang diorang cerita dekat IBM tu sekadar gambaran dalam kepala otak diorang je. Jadi, apa yang diorang buat? Diorang beli operating system iaitu 86DOS daripada sebuah local computer company yang dikenali sebagai Seattle Computer dengan harga 75,000 US dollar. Dalam agreement tu juga ada bagi tahu yang Seattle Computer akan dapat royalty sikit daripada setiap jualan operating system tu. Lepas dah beli OS tu, Microsoft improvise lagi dan namakan balik dengan nama MS-DOS. Pada 12 Ogos 1981, IBM lancarkan IBM PC model 5150 dan produk ni meletup gila babi dalam global market. Jadi secara tak langsung, MS-DOS ni terus famous dalam industri komputer. MS-DOS ni bukan khas untuk IBM je. Microsoft lesenkan OS diorang dekat 70 komputer company yang lain termasuk Compaq Computer Corporation. Satu-satunya company yang tak gunakan MS-DOS ni adalah satu company sederhana besar yang baru je ditubuhkan oleh dua orang anak muda juga. Korang rasa siapa? Lambat, Apple. Aku rasa Apple ni memang kuat pendirian lah. Daripada dulu lagi tak nak pakai orang punya barang. Kejayaan MS-DOS ni dah menyebabkan Microsoft ni makin kaya. Tapi terjadinya satu berita buruk. Pada tahun 1983, betul-betul lepas Microsoft dapat capai 1 juta pengguna MS-DOS, Paul Allen didapati menghidap penyakit Hodgkin lymphoma dan dia decide nak undurkan diri. Tapi masa tu Gates ni macam tak boleh nak fikir sangat masalah luar daripada Microsoft. Lagi-lagi personal issue. Sebab masa tu Microsoft tengah fokus nak cipta word processing program yang dinamakan sebagai Word, spreadsheet program yang dinamakan sebagai Excel dan graphical user interface yang dinamakan sebagai Windows. Untuk pengetahuan korang lagi, masa tu Apple ni satu-satunya company yang ada GUI sendiri dan diorang pakai dekat semua produk komputer Apple. Jadi Microsoft tahu yang diorang pun kena buat GUI diorang sendiri. 2 tahun lepas tu, Microsoft pun lancarkan GUI diorang iaitu Windows 1.0 untuk bersaing dengan GUI Apple. Walau macam mana pun Windows 1.0 ni tak perfect lagi dan tak berapa nak dapat sambutan sangat. Jadi Microsoft ni sentiasa menambah baik diorang punya GUI. Pada 13 Mac 1986, Microsoft dah bernilai 350 juta US dollar. Lepas tu Microsoft tambah lagi software baru dalam OS diorang. Diorang beli software daripada 4Touch Incorporation dengan harga 14 juta US dollar iaitu software PowerPoint. Lepas dah dapat PowerPoint tu, Microsoft rasa diorang dah ada cukup banyak individual software. Jadi Microsoft nak gabungkan dan jual sebagai package dengan nama Microsoft Word atau sekarang ni lebih dikenali sebagai Microsoft Office. Package ni merangkumi Word, Excel, PowerPoint dengan beberapa software yang lain. Package ni juga jadi produk pertama Microsoft yang boleh tembus semua platform dan bersesuaian untuk semua jenis komputer, termasuk Apple Computers. Pada tahun 1987, kejayaan Microsoft Office, perkembangan Windows dan kemajuan Microsoft tu sendiri dah jadikan Bill Gates ni yang berusia 32 tahun masa tu sebagai billionaire yang paling muda dalam sejarah. Tahun-tahun yang seterusnya, Microsoft terus berkembang dengan mempelbagaikan lagi produk diorang dan lancarkan Windows versi baru setiap tahun. Pada tahun 1995, Microsoft lancarkan pula Windows 95 di mana
mana pada masa tu Windows 95 ni dianggap software yang advance daripada zaman. Windows 95 ni juga jadi pencetus revolusi kepada OS yang kita ada sekarang. Satu lagi benda yang gempak pasal Windows 95 ni ialah marketing diorang memang tak relax. Kaedah marketing diorang ni dah jadi salah satu kempen marketing yang terbesar dalam sejarah. First, Microsoft beli 1.5 juta surat khabar The New York Times and bagi free dekat semua orang. Lepas tu, diorang tukar warna lampu dekat Empire State Building guna warna logo Windows 95. Then, diorang gantung pula banner 328 kaki punya panjang dekat CN Tower Toronto. Aku nak tanya dengan korang pernah tengok tak sitcom Friends? Famous weh sitcom ni dulu. Kalau korang pernah tengok, korang mesti kenal Rachel dengan Chandler kan? Microsoft panggil Matthew Perry dengan Jennifer Aniston untuk buat sitcom pasal Windows 95. Lepas tu, ada tak yang tengah tengok video aku ni peminat The Rolling Stones? Microsoft beli lesen lagu Start Me Up daripada The Rolling Stones untuk lagu montaj video pelancaran Windows 95. And masa pelancaran tu juga, diorang panggil Jay Leno untuk jadi host pelancaran Windows 95. Budak zaman sekarang mungkin tak kenal lah siapa Jay Leno ni. Jay Leno ni US punya TV host yang agak popular pada zaman dia. So, disebabkan diorang punya marketing yang gila babi, dalam masa 4 hari je selepas pelancaran, Microsoft berjaya jual 1 juta unit software Windows 95. Disebabkan kejayaan Windows 95 ni, Microsoft jadi makin kaya, na'udzubillah weh. Jadi, sepanjang 1990-an, Microsoft ni start explore bidang baru yang diorang boleh masuk. Salah satunya, Microsoft lancarkan broadcasting channel pada tahun 1996, iaitu Microsoft National Broadcasting Channel atau singkatan dia MSNBC. Tahun tu juga, Microsoft cipta internet browser diorang sendiri yang dinamakan sebagai Internet Explorer untuk dijadikan standard browser dalam Windows. Korang pernah tengok tak cerita kartun Chicken Run, Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda? Korang tahu tak company apa yang buat kartun-kartun ni? DreamWorks. Dan pemegang saham yang paling besar dalam company ni ialah Microsoft, di mana diorang invest 500 juta US dollar untuk buat company ni. Pada 6 Ogos 1997, Microsoft beli 10% saham Apple yang menyebabkan lagi banyak produk Microsoft boleh masuk dalam komputer Apple. Diorang beli sebulan sebelum Steve Jobs masuk balik dalam Apple. Kalau Jobs ada masa tu, memang dia tak bagi lah Microsoft ni beli saham Apple. Engkau tahulah perangai Jobs ni macam mana kan? Microsoft juga tubuhkan anak syarikat macam MSN dengan Expedia. Dalam masa yang sama, software diorang pun makin berkembang dengan jayanya. Pada tahun 1998, nilai kekayaan Microsoft dah cecah 261 bilion US dollar. Seterusnya menjadikan Bill Gates ni sebagai salah satu orang paling kaya dalam dunia. Tapi kena ingat, bila dah makin berjaya ni akan datang juga dugaan. Kalau kau tak pandai handle, memang ganap le semua benda yang kau dah bina selama ni. So, apa jadi dekat Microsoft? Sebelum aku nak cerita benda tu, aku nak share something dulu dengan korang semua. Video ni telah disponsor oleh Magista Studio. Magista Studio ni satu company tech yang jual dan repair handphone dengan laptop. Kalau korang nak beli handphone second hand pun ada. Walaupun second hand tapi kualiti dia macam anak dara lah. Kalau korang nak beli iPhone tapi tak larat nak bayar sekepuk, tak ada hal, dekat kedai ni boleh buat installment. Servis diorang bagus gila, staff diorang memang friendly nak mampus, harga diorang pun boleh dengar lah, tak ada cekik darah tau. Tapi aku bukan nak share pasal apa yang diorang jual, aku nak share pasal ilmu teknologi. Kalau korang nak dapatkan tips pasal gadget ke, iPhone ke, laptop ke, korang kena subscribe YouTube channel diorang, Magista Studio. Nanti aku akan letakkan link dekat description dengan pin komen. Aku dah tengok video-video dekat channel diorang, banyak juga info-info yang menarik perhatian aku. Lagi-lagi pasal iPhone, sebab aku ni pun pakai iPhone juga. Aku ni pula jenis tahu pakai je, jaga tak reti. Lagipun aku ni dibesarkan dengan Windows. Dah tua-tua ni baru nak belajar guna iOS. Itu yang noob sikit tu. Korang boleh juga follow TikTok dengan Instagram diorang untuk konten-konten tech yang lagi menarik. Tapi disebabkan kita dalam platform YouTube, so korang kena subscribe YouTube channel diorang, Magista Studio. Dengan sokongan daripada korang, barulah diorang ni semangat sikit nak buat banyak-banyak video. Kalau korang ada benda yang korang tak tahu pasal tech ke, iPhone ke, laptop ke, korang request je dekat diorang. Kau request ramai-ramai, confirm dia buat punya demi korang semua. Diorang ni tak macam aku, pilih tajuk ikut suka aku je, bukan ikut apa yang orang suka. Okey, jom kita sambung cerita pasal dugaan yang melanda Microsoft. Disebabkan Microsoft jual software secara package dan software diorang popular gila. Banyak company komputer yang terpaksa gunakan produk Microsoft sebagai diorang punya main operating system. Masa ni, Microsoft dah pegang 95 ke 98% market computer operating system. Jadi, secara tak langsung, Microsoft ni dah kira macam monopoli bisnes lah. Dan undang-undang kerajaan US tak bagi mana-mana bisnes monopoli mana-mana market. Maka, pada 3 April tahun 2000, kerajaan US dakwa Microsoft dengan tuduhan menjalankan bisnes monopoli yang membebankan pengguna dengan manufacturer. Lepas dah turun naik mahkamah,
salah, pada 7 Jun tahun 2000, Microsoft telah diperintahkan untuk berpecah kepada dua syarikat yang berbeza. Satu buat software, satu lagi buat komponen dalam software tu, sebagai cara nak pecahkan monopoli tu. Tapi Microsoft tak nak. Microsoft pun buat rayuan dekat US Supreme Court. Last kali pada 6 September 2001, US Department of Justice decide untuk tak pecahkan Microsoft dengan syarat komputer manufacturer boleh guna software selain daripada Microsoft sebagai OS produk diorang. Dalam masa yang sama, Paul Allen pun dah keluar sepenuhnya daripada Board of Director Microsoft. Tapi Mamat ni kaya dah. Sebelum dia keluar tu, dia dah beli company Ticketmaster dan invest dalam property. Berapa banyak tanah dia dekat US tu, sampai mati pun harta dia tak habis lagi tau. Dan Allen siap beli Portland Trail Blazers dengan Seattle Seahawks tau. Walaupun dah pencen, disebabkan harta dia ni banyak now, kekayaan dia sekarang dah bernilai 20.3 bilion US dollar. Oh, cukuplah tu cerita pasal orang. Kita sambung balik cerita pasal Microsoft ni. Lepas tu, Bill Gates lantik seorang senior staff Microsoft iaitu Steve Ballmer sebagai CEO baru Microsoft. Bawah manajemen baru ni, di mana Steve Ballmer sebagai Chief Software Architect dan Bill Gates sebagai penasihat, Microsoft berjaya keluarkan Xbox, Windows XP dan program languages macam .NET dengan C# yang banyak orang guna untuk buat website atau video game. Masa ni Microsoft betul-betul dekat puncak tau, dan dah berjaya lebarkan sayap dia hampir dekat semua jenis industri yang popular, kecuali satu industri je dia orang kalah, iaitu mobile phone industry. Ni aku nak cerita ni. Pada tahun 2003, Microsoft lancarkan mobile operating system yang dinamakan Windows Mobile. Jadi Windows Mobile ni antara OS yang paling awal untuk smartphone sebelum kewujudan iOS dengan Android lagi. Bila Microsoft dah lancarkan Windows Mobile, ramai expect Microsoft akan monopoli pula market smartphone. Tapi sayangnya Microsoft fail disebabkan dua faktor. Pertama sekali, masa tu Microsoft dengan Gates ni tak jangka yang market smartphone ni boleh berkembang macam hari ni. Korang tahu tak, dalam interview Gates pada tahun 2007, dia pernah cakap yang mustahil ada satu device yang boleh buat semua benda. Gates anggap yang semua orang kena ada satu PC untuk buat kerja, kalau nak main game kena beli gaming console, dan handphone ni untuk call orang atau buat kerja-kerja simple je. Tapi founder kepada company saingan Microsoft ni ada pandangan yang berbeza pasal mobile phone industry ni. Seterusnya menjadi faktor kedua kegagalan Microsoft dalam mobile phone industry. Kan aku dah cakap tadi, pada tahun 97 Jobs dah masuk balik dalam Apple demi nak selamatkan Apple yang dah nak bankrupt. Bila Jobs masuk, dia terus proceed buat innovation product. Tambah pula masa awal tahun 2000, Windows dah tak boleh monopoli market. Masa ni peluang Apple nak naik balik. Akhirnya Apple berjaya pegang 10% market OS. Lepas tu disebabkan Apple dah ada tapak dalam market komputer, jadi diorang keluarkan pula produk macam iPod, iTunes, iMac dengan iTouch. Lepas dah sekian lama buat macam-macam jenis produk, entah apa mimpi Jobs, dia bangun pagi, dia nak buat satu produk yang boleh gabungkan semua produk Apple dalam satu device. Jadi pada tahun 2007, Apple telah melancarkan produk paling famous dia iaitu iPhone. Bila keluar je iPhone tu, Apple terus take over market mobile phone dalam sekelip mata je. Kau bayangkan nak dekat 30 tahun, inilah first time Microsoft kalah. Dalam masa yang sama juga, populariti Internet Explorer pun dah merudum. Sebab masa ni dah wujud pula Google Chrome dengan Safari yang lagi mesra pengguna. Jadi disebabkan dah tercabar dan nak fight balik dengan company-company yang lain ni, Microsoft pun lancarkan OS baru diorang pada tahun 2010 yang dikenali sebagai Windows Phone. Kalau siapa yang tengok video Nokia aku hari tu, inilah OS yang Nokia guna masa nak buat smartphone tu. Tapi kan, kalau fikir balik, perasan tak punca kegagalan dua-dua company ni sebab diorang selesa now dekat atas dan pandang rendah dengan market handphone ni. Bila dah tercedok, barulah terhegeh-hegeh nak buat macam orang lain. So masa Microsoft buat OS ni, diorang sebenarnya dah lewat 3 tahun dah. Jadi makin lama demand untuk Windows Phone ni makin kurang. Last Windows Phone ni bungkus pada 14 Januari 2020. Bill Gates dengan Steve Ballmer sendiri mengaku yang diorang menyesal gila tak ambil peluang dalam market mobile phone ni. Sekarang ni dah terlewat dah untuk diorang sebab Apple dah conquer habis dengan Android lagi. Tapi walau macam mana pun, Microsoft tetap berjaya dalam market diorang sendiri, di mana diorang dah berjaya hasilkan Windows Vista, Windows 7, Bing, Xbox 360, Xbox Live, Microsoft Surface, Microsoft Outlook dengan Microsoft Azure. Dalam tempoh tu juga, Microsoft buat kerjasama dengan Nokia dan juga Skype. Masa tahun 2013, nilai kekayaan Microsoft masih dekat takuk ratus bilion now. Tapi diorang ni dah start rasa tercabar dengan kewujudan company macam Google, Apple, Facebook, Netflix dengan Amazon. Tahun seterusnya, Steve Ballmer decide nak letak jawatan. Lepas tu, Microsoft lantik pula Satya Nadella sebagai CEO Microsoft yang baru. Bila Satya naik je, Microsoft terus beli satu gaming company yang dikenali sebagai Mojang Studios, company yang cipta game Minecraft. Microsoft juga decide nak beli programming platform yang dikenali sebagai GitHub dengan social network platform LinkedIn. Bila dah beli company-company baru ni, Satya fokus sepenuhnya dalam bisnes cloud computing. Microsoft Azure pun dah berkembang dengan sangat baik dalam tempoh beberapa tahun. Disebabkan kejayaan Microsoft Azure ni lah, sekarang ni Microsoft dah jadi leader
leading company yang provide cloud computing services selain daripada Amazon. So begitulah kisahnya macam mana Microsoft ni boleh jadi salah satu company yang terkaya dekat dalam dunia. Tapi kan, bila aku dengar kisah Microsoft ni, aku terfikir macam mana Doug Gates ni senang nak jumpa dengan orang-orang besar MITS, IBM. Padahal ini dua company besar masa tu. Microsoft ni kira company baru nak up kot. Takkan semudah tu je diorang boleh dapat deal tu. Dah le masa diorang buat deal tu, produk pun tak ada lagi. Dah dapat deal baru nak buat produk. Jadi aku pun buat background check dekat Doug Gates ni. Bill Gates ni atau nama betul dia William Henry Gates III, sebenarnya anak orang kaya dan berpengaruh juga dekat US. Bapak dia William H. Gates Senior, seorang lawyer yang power dan famous gila. Mak dia pula Mary Maxwell Gates, salah seorang board of director untuk First Interstate Bank System dengan United Way of America. Atuk belah mak dia pula J.W. Maxwell, presiden untuk US National Bank. Engkau rasa? Jadi dekat sini kau boleh nampak tak? Kabel dia pun bukan kaling-kaling man. So aku nak share dengan korang pendapat aku sendiri lah. Dulu kan ramai orang cakap, alah Gates job belajar tak habis pun tapi kaya juga. First kali diorang belajar tak habis pun, diorang bukan masuk University Sempang Bekoh punya, diorang belajar Harvard brother. Nak masuk Harvard tu dah tentu-tentu kau kena pandai tau. So kalau dia drop out sekalipun, dia tu memang budak pandai. Tapi dia jadi lagi pandai sebab tahu nak gunakan segala sumber yang dia ada untuk jadi lagi kaya. Kalau ikutkan kan, dia boleh je jadi bodoh, melanguk, berpoya-poya, habiskan harta mak bapak dia. Tapi tak, dia gunakan segala ilmu dan kabel yang dia ada untuk upgrade diri dia, untuk jadi lagi better daripada parent dia. Ini barulah bijak. So daripada kisah dia ni, kita boleh belajar nak jadi billionaire ni bukanlah benda mustahil, tapi lagi mudah kalau kau ada ilmu dan kabel yang power sebagai jambatan nak menuju kejayaan tu. Kalau ada ilmu tapi tak ada kabel, zaman sekarang ni memang susah weh. Kalau ada kabel power tapi bodoh pun tak boleh juga, lagilah tak guna. Heboh nak kaya tapi tak ada ilmu, last jadilah projek Gajah Putih, 1 sen pun tak bagi manfaat kat orang. So sampai situ je lah cerita aku untuk hari ni. Kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video aku lagi awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas, RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik sikit hari ni. Sorry lah, aku penat sikit. Shoot ni pun dah tengah malam ni. Lepas tu ayat dia pula berbelit-belit lidah. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton video aku. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.